Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Khalid Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, Babul i'rabi ay hadha babul i'rabi. Bermula ini ialah bab i'rab. Bermula ini ialah bab i'rab. Jadi masuk perbahasan selanjutnya berkaitan dengan i'rab. Kitab Syekh Khalid kita ni lebih laju daripada hak biasa lah. Al-i'rab itu bi kasril hamzati ay hala kaunil i'rabi, hal keadaan i'rab itu maqru'an dibacakan akan dia bi kasril hamzati dengan kasrah hamzah. Bi kasri jar majrur al hamzati mudhafun ilaih. Tu Maka dia kata, jadi bukan baca a'rab dah. Kalau a'rab lain pula. Wa'rab lagi teruk. Tu i'rab. Masdar bagi a'raba yu'ribu i'raban. Al-i'rabu bermula i'rab itu mubtada' fi istilahi man yaqulu innahu ma'nawiyyun. Pada istilah orang yang berkata ia man, maqul qaul innahu innal i'raba ma'nawiyyun. Bahwasanya i'rab itu mansubun ilal ma'na, dinisbahkan kepada makna. Fi istilahi jar majur man mudhafu ilaih, yaqulu silah man mausuliyah, innahu ma'nawiyyun, maqul qaul bagi yaqul. Awal-awal tu jeng lah. Jadi takrif yang dibawa oleh musannif akan datang ini atas pendapat yang mengatakan i'rab itu ma'nawi. I'rab itu adalah maknawi. Kerana ada khilaf, adakah i'rab itu maknawi ke lafzi? Jadi kalau maknawi, takrif dia seperti mana musannif bawa. Huwa ialah dhamiru faslin khabar taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Perubahan taghyir kalau kitab lain, nanti lagi kitab Tuhfatus Saniyah mungkin ada. Taghyir kalau asal pada masdar ghayyara yughayyiru taghyiran. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Taghyir ni makna mengubah. Jadi taghyir bermakna taghayyur, dengan makna berubah, bukan mengubah. Dengan makna berubah. Berubah ahwali mudhafun ilaih, keadaan-keadaan mudhafu ilaih, awakhiri mudhafu ilaih al-kalimi. Keadaan-keadaan akhir-akhir kalimah-kalimah. Gitu lah. Kalim jamak bagi kalimah. Awakhiri jamak bagi akhir. Ahwali jamak bagi hal. Jadi berubah. Berubah tu maknawi. Bukan zahir. Bukannya zahiri. Bukan zahir nampak di perkataan. Tapi maknawi. Perubahan. Ni kena kepada perubahan saja. Itu maknanya maknawi. Ni takrif dibuat musannif atas pendapat yang kata i'rab tu maknawi. Nanti mungkinlah kita taudihat ataupun tuhfah dia akan bawa banggilah makna, kalau dari sudut makna zahiri. Kalau kata i'rab itu zahiri, boleh nampak. Kalau tak boleh nampak, makna tu maknawi. Seperti mana musannif buat takrif taghyir, ay taghayyur, berubah. Diri berubah tu maknawi, bukannya zahir. Berubah tu tak nampak. Yang nampaknya bagi huruf. Haqiqatan ay fil haqiqati, maksud binazil khafid, pada hakikat. Berubah pada hakikat, ia berubah pada hakikat. Jadi ditambahkan oleh syarih ahwal, kerana yang berubah bukannya akhir kalimah, tetapi yang berubahnya keadaan baris, keadaan akhir kalimah, iaitu baris. Adakah i'rab kena kepada baris ataupun kena kepada taghyir? Kena pada taghyir, maka i'rab tu maknawi. Ka akhiri Zaidin, ay ka akhiri lafzi Zaidin, seperti akhir lafaz Zaid. Ka akhiri jar majrur wa huwa mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih.
Ataupun au hukman. Tu secara hakikat lah. Zaidin. Tu contoh. Ni ta'mim ni hakikatan au hukman. Berubah tu sama ada pada hakikat. Contoh Zaidin. Zaidin boleh jadi Zaidun. Boleh jadi Zaidan. Berubah sungguh. Au hukman. Ataf hakikatan. Ataupun secara hukum saja. Contoh ka akhiri yadin. Seperti akhir pada perkataan yadin. Akhir pada perkataan apa? Pada perkataan yadin. Kerana asal yadin tu adalah yadiyun. Asal yadin adalah yadiyun. Kemudian ya dibuang jadi yadin. Dihazahkan ya. Dihazahkan apa dia? Dihazahkan ya. Walaupun tanpa ilah tasrif. Walaupun tanpa ada ilah tasrif, kenapa kena buang ya? Memang dia akan buang. Maka bila buang, baris yang ada pada ya diberikan kepada dal. Dan menempatilah dal itu pada akhir kalimah. Jadilah yadin, yadun, yadan. Itu. Asalnya yadiyun. Wal muradu bi taghyiril akhiri istinaf, dan bermula perkara yang dikehendaki mubtada bi taghyiril akhiri dengan perubahan, bi taghyir ay bi taghayyuril akhiri, dengan berubahnya lafaz akhir tu, akhir lafaz tu ialah khabar tasiruhu, menjadinya lafaz tu marfu'an. Sayyara yusayyiru tasyiran, menjadinya lafaz itu marfu'an, maf'ulun bih, ataf au mansuban ataupun mansub, ataf au makhfudan ataupun dikhafatkan, marfu', mansub, majrur. Berubah tu. Berubah apa? Berubah daripada marfu' kepada mansub, daripada mansub kepada majrur. Berubah tu lah. Bila berubah? Ba'da an kana mauqufan, selepas bahawa adalah ia lafaz itu khabar kana mauqufan. Diwaqafkan akan dia qabla tarkibi, sebelum daripada susunan, ay qabla tarkibil kalam, sebelum susun kalam, sebelum berada di penyusunan kalam, dia itu waqaf. Zaid, Muhammad, Ahmad. Bila dia masuk dalam tarkib ayat, mesti akan jadi marfu' atau majrur atau mansub. Tu kalau isim lah. Tu kalau isim. Kalau untuk fi'il tambah satu lagi majzum. Itu. Wal muradu bil kalimi, dan bermula perkara ini kehendaki bil kalimi, dengan kalim, iaitu kalim pada kata awakhiril kalimin. Huna di sini ni khabar alismul mutamakkinu, isim yang mutamakin, sifat. Apa isim mutamakin? Teringat balik hak semalam, tanwin tamkin, iaitu tanwin yang ilhaq, yang dikaitkan dengan isim mutaaddi, dengan isim mu'rab, dengan isim mu'rab. Maka bil kalimi sini ay bi kalim, yakni al mu'rab. Tu dia tulis bawah nombor 3, ay al mu'rab, isim yang mu'rab. Kerana isim kalau mabni, selama-lama je dia baris begitu. Mansub begitu, marfu begitu, majrur begitu. Tu. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih nunul inathi, ataf kepada alismu. Dan murad dengan kalim yang kata berubah akhir itu juga ialah fi'il sifat mudhari', sifat kedua, yang mana lam yattasil, silah, yang tidak sama sekali bersambung ia bi akhirih, bi akhiril fi'lil mudhari'i, pada akhirnya akhir fi'il mudhari', fa'il nunul inathi, oleh nun muannath. Contoh yaf'alna, taf'alna. Tu memang selama-lamanya lah akan mati sukun. Yaf'alna sampai bila? Sampai kiamat lah yaf'al tu. Tak boleh yaf'alana, yaf'aluna, tak ada itu. Taf'alna sama juga. Tu nun inath. Walam tubashirhu, dan tidak ataf lagi. Ataf kepada lam yattasil. Fi'il mudhari' yang tidak menyertai akan dia maf'ulun bih, akan fi'il mudhari' fa'il nunut taukidi, oleh nun taukid, sama ada taukid khafifah atau taukid thaqilah. La af'alanna, la af'alan. Dia tak akan jadi la af'alunna, tak akan jadi la af'alunna, la af'alun, tak ada la af'alan. Sebab dia akan jadi mabni lah ala fathi tu, sebab ada nun taukid. Satu semua bukan termasuk pada awakhir kali yang dimaksudkan sini. Tak akan berlaku perubahan lah, sebab akan jadi macam tu. La af'alanna akan jadi begitu. Masuk ke marfu' ke akan jadi la af'alanna, la af'alan. Begitu.
Kenapa berubah di akhir itu? Likhtilafil awamili, kerana berbeza oleh amil-amil. Idhafat masdar kepada fa'il, berbeza oleh amil-amil. Amil itulah yang menjadi sebab kepada perubahan. Jadi mansub pada marfu', marfu' pada majrur. Muta'alliqun bitaghyiru, ay wa dhalika qauluhu liikhtilafil awamili khabar. Muta'alliqun, berta'alluq ia bitaghyir. Taghyir tu muta'allaq, lam pada liikhtilaf tu muta'alliq. Berubah kerana tu. Ala annahu anna qawlahu liikhtilafil awamili tu. Ala ni ala ta'liliyah. Kerana bahawasanya perkataan musannif liikhtilafil awamil tu khabar anna illatun lahu ay li taghyir, ataupun lahu ay li qawlihi taghyir. Illah, sebab baginya, bagi taghyir. Taghyir tu ma'lul, liikhtilaf tu illah. Wal muradu bi ikhtilafil awamili, apakah murad ikhtilaf awamil? Istinaful bayani. Wal muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki, bi ikhtilafil awamili, dengan berbeza oleh amil-amil itu, khabar ta'aqubuha 'alal kalimi. Ta'aqub, ta'aqaba, ta'aqabu, ta'aquban. Ta'aqubuha ta'aqubul awamili, berganti-gantian oleh awamil 'alal kalimi, atas kalimah-kalimah. Bergantilah. Asal Muhammadun, ja'a Muhammadun, ganti pula, mari pula fa'il fa'il, jadi dia tu mansub pula. Ra'aitu Muhammadan, tukar pula, marartu bi Muhammadin. Begitu. Kerana berganti-gantian amil, maka berubahlah dia berdasarkan amil tersebut. Kalau amil nasab, dia mansub. Amil jar, dia majrur. Amil marfu', dia marfu'. Begitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ad-dakhilati 'alaiha, sifat bagi al-awamil. Awamil tu sifat, ad-dakhilati, yang masuklah ia amil-amil, 'alaiha 'alal kalimi, atasnya, atas kalimah-kalimah tersebut. Wahidan ba'da wahidin, satu selepas satu, satu amil lepas satu amil, tu ta'aqub, berganti-gantian. Lepas masuk amil marfu', tukar pula amil nasab, tukar pula amil majrur, kalimah sama, baris beza. Wal awamilu, apa awamil ni? Wal awamilu, dan bermula awamil, dan bermula amil-amil itu, khabar jam'u amilin, ialah jamak bagi lafaz mufrad amil. Amilun, amilani, awamilu, penyebab kepada dia menjadi penukar kepada lafaz lain, jadi masuk kepada majrur, kepada masuk kepada majrur, majrur marfu', marfu' majrur. Wal muradu bil amili, dan bermula perkara yang dikehendaki, mubtada, bil amili, dengan amil itu, khabar ma, barang, ma silah, bihi ay bima, dengan dia, dengan ma tu, yataqawwamul ma'na al muqtadi lil i'rabi. Wal muradu bil amili, bermula perkara yang dikehendaki dengan amil tu, ialah ma bihi ay ma yataqawwamu bihi, barang yang dengan dia, dengan barang itu bersamaanlah fa'il oleh makna sifat, al-muqtadi, yang memberi faham ia makna, lil i'rabi, bagi i'rab. Sawa'un ta'mim, sama ada, kana dhalikal amilu, sama ada adalah demikian amil itu, dhalika isim kana, al-amilu badal khabar kana, lafziyan, peseng lafaz, ataf, au ma'nawiyan, atau peseng makna. Amil kan ada dua, lafzi dengan maknawi. Maknawi apa dia? Contohnya adalah adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu amil dia apa dia? Amil dia maknawi. Apa dia? Selalu kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Dia punya awamil dia tajarrud, sekadar bebas daripada amil nasab, amil jazam, maka dia marfu'. Antaranya lagi maknawi, amil maknawi ialah mubtada, amil dia ialah ibtida, iaitu berlaku di permulaan ayat. Ibtida dia bukan sebab lafaz khabar ke apa dak. Kalau khabar, amil dia lafzi, kerana amil dia ialah mubtada.
Setengah ulama kata amil dia juga maknawi, iaitu ibtida' atau khilaf. Tapi pandangan mu'tamad, khabar ialah amil dia lafzi, iaitu mubtada'. Jadi amil tersebut ada dua. Ada dua. Yang mana amil lafzi ko, amil maknawi inilah yang memberi makna yang tertentu berdasarkan i'rab. Kalau dia tu fa'il, cara maknanya fa'il. Kalau maf'ul, cara maknanya maf'ul. Sebab tu dalam kitab Yawi dia akan beza, oleh tu fa'il, akan tu maf'ul. Di ke di atas, lepas tu ada majrur dia. Akan sebagai maf'ul mutlaq. Bermula hak tu dia punya mubtada. Itu lepas itu khabar. Begitu. Tu. Fal'amilul lafzi. Dia bahas pula amil lafzi, amil maknawi. Amil maknawi dua ya, tengok bawah tu. Fal'amilul lafzi, amil lafzi lah paling banyak sekali. Fal'amilul lafzi, maka bermula amil sifat yang lafzi itu khabar. Nahwu jaa, ay nahwu lafzi jaa. Ialah seumpama lafaz jaa. Hujan ke? Jaa telah datang ia. Fa inna jaa, maka sesungguhnya jaa itu yatlubul fa'il al-muqtadi, menuntut ia amil lafzi akan maf'ulun bih, fa'il sifat al-muqtadiyah yang memberi faham ia fa'il lirraf'i, akan rafa'. Ya al-muqtadi yang membawa ia fa'il itu akan rafa'. Yang menjadi penyebab kepada rafa' ialah siapa dia? Jaa tu amil, fa'il selepasnya itu ma'mul. Sama ada fa'il dia mustatir atau zahir. Ikutlah. Wa nahwu ataf kepada nahwu jaa, dan seumpama lafaz ra'aitu telah melihat oleh aku, fa inna ra'aitu, maka sesungguhnya lafaz ra'aitu isim inna khabar, yatlubu menuntut ia ra'aitu maf'ulun bih, al maf'ula akan maf'ul sifat al muqtadi yang membawa kepada lin nasbi, akan nasab, yang membawa ia maf'ul akan nasab. Jadi ra'aitu itulah yang menuntukkan maf'ul jadi nasab, yang membuatkan maf'ul jadi nasab, gitu. Jadi al-muqtadi sifat bagi al-maf'ulah. Wa nahwu ataf kepada nahwu jaa, wa nahwu libai, dan seumpama ba. Fa innal ba'a, maka sesungguhnya ba itu isim inna khabar, tatlubu menuntut ia ba itu al mudhafa ilaihi, akan maf'ulun bih mudhaf ilaih. Al muqtadiyah sifat mudhaf ilaih yang membawa ia, yang mendorong ia mudhaf ilaih lil jarri, akan jar. Iaitu ba itu membawa menuntut mudhaf ilaih itu jadi jar. Begitulah mudahnya. Mudah kan? Sesuatu yang menjadikan penyebab dia berubah baris itu amil. Kemudian yang menjadi sebab, yang menjadi berubah baris itu ma'mul. Muhammadun, tak lagi Muhammad. Masuk tarkib ayat. Jaa Muhammadun, jaa amil, Muhammadun ma'mul. Masuk amil lain. Ra'aitu Muhammadan, Muhammadan ma'mul, ra'aitu amil. Marartu bi Muhammadin, bi Muhammadin ba amil, Muhammadin ma'mul. Begitu. Habis. Wal amilul ma'nawi, dan bermula istinaf, dan bermula amil yang dibangsakan kepada makna itu huwa dhamiru faslin, ialah khabar al-ibtida'u ibtida', iaitu pada mubtada. Mubtada amil dia ialah ibtida'. Wat tajarrudu ataf, dan at-tajarrud ay at-tajarrud an minan nasib wal jazim, bebas daripada amil nasab, daripada amil jazam, iaitu fi'il mudhari'. Tu. Wal muradu bi dukhulil awamili, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan masuk oleh amil-amil itu idhafah masdar kepada fa'il khabar, maji'ul awamili, datang amil itu lima taqtadihi, kepada barang yang berkehendaklah ia, yang lima taqtadihi, kepada barang yang taqtadihi, yang membawalah ia awamil, dia akan ma. Mana yang mendorong sesuatu, yang mendorong lafaz tersebut kepada benda lain. Lima taqtadihi, apa ma taqtadihi tu, apa ma tu? Barang yang membawa ia awamil itu dia akan barang. Apa membawa kepada apa dia? Minal fa'iliyati, bayan bagi ma, daripada
Minal fa'iliyati ay min kauniha fa'ilan. Asal gitu lah. Dengan mana? Minal fa'iliyati ay min kaunihi fa'ilan. Daripada keadaan ma tu fa'il. Siapa yang menuntut? Amil. Itulah makna masuk amil. Masuk amil iaitu datangnya amil sehingga kan ma'mul tu menjadi fa'il. Wal maf'uliyati ay wa kaunihi maf'ulat. Keadaan ma itu jadi maf'ulun bih. Wal idhafati ay keadaan ma tu jadi idhafah. Idhafah ni okey, kalau mudhafun ilaih amil dia apa? Khilaf. Ada yang kata idhafah, ada yang kata mudhaf. Pandangan mu'tamad mudhaf. Kita dah sebut dalam kitab Hasyiah Ismawi dulu dah. Idhafah ke mudhaf, dia punya amil mudhafu ilaih tu. Mudhafu ilaih ma'mul. Amil dia siapa dia? Mudhaf ke idhafah? Khilaf. Pandangan mu'tamad mudhaf. Dan idhafah kepada idhafah, mudhafu ilaih. Okey. Sawa'un istamarrat am hudhifat. Sama ada berkekalanlah ia amil-amil itu ataf am hudhifat ataupun dihadzafkan akan ia akan amil-amil tersebut. Wa sawa'un taqaddamat 'ala al-ma'mul. Sama ada tadi itu berkekalanlah amil itu, mana amil itu berada di situ ataupun amil itu dihazafkan. Contoh kita kata Allah, 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 Allah. Kalau kita i'rab Allah itu maf'ulun bih li fi'il mahdhuf, maka amil dia mahzuf. Amil dia hazaf. Ma'mul dia ada Allah. Apa Allah? Ai ra'aitu ai tak kata ra'aitulah, iaitu zakartullah, menyebut oleh aku akan Allah. Mengingati oleh aku akan Allah. Jadi amil dia mahzuf ataupun istamarra, kekal, hazaf, tidak hazaf, dia ada di situ sampai bila-bila. Wa sawa'un taqaddamat, dan sama ada terdahulu ia awamil 'alal ma'mulati, atas ma'mul. Contoh jaa Muhammadun, jaa amil, Muhammadun fa'il, ma'mul. Ra'aitu Muhammadan, amil datang dulu. Marartu bi Muhammadin, amil datang dulu. Ka ra'aitu Zaidan ay wa dzalika taqaddumuha 'ala al-ma'mulati sabitatun, sabit ia ka ra'aitu ay ka qaulika, seperti kata engkau ra'aitu Zaidan, telah melihat oleh aku akan maf'ul bih Zaid. Au ta'akharat ay ta'akharat al-awamilu 'ala al-ma'mulati, dia panggil hazaf. Dia panggil hazaf apa? Min hadfi tsani lidilalati al-awwal, daripada hazaf yang kedua au ta'akharat, kerana telah menunjuk hak pertama tadi disebut taqaddamat 'ala al-ma'mulat. Tiba-tiba ta'akharat semata. Apa ta'akharat? Ay ta'akharat 'anil ma'mulat. Berada di akhir ia awamil daripada ma'mul. Contoh nahwu Zaidan ra'aitu. Akan Zaid itulah telah melihat oleh aku. Jadi akan yufidul hasar. Dia mendahulukan benda yang patut di belakang. Okey, asalnya amil dulu, ma'mul kemudian. Tiba-tiba terbalik, maka akan yufidul hasar. Contoh Zaidan ra'aitu, kebanyakannya yufidul hasar lah. Ada yang dengan makna ta'mim. Contoh khabar kana. Khabar kana didahulukan. Zaidan kana au aliyan. Contoh. Tu khabar kana muqaddam. Tu nak beri makna ta'mim. Tapi biasanya kalau mendahulukan ma'mul ke atas amil, yufidul hasar. Fihi alamatun. Fihi, hanya padanya itu beberapa alamat. Contoh. Itu alamat tu mubtada muakhar, fihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Asalnya khabar duduk belakang. Khabar tu sebab amil dia mubtada. Tiba-tiba mubtada duduk depan, duduk belakang. Khabar tu duduk depan. Ma'mul tu duduk depan, amil duduk belakang. Tu. Wa qaulul Makudi. Dia buat mari pula. Kalam Imam Makudi. Wa qaulul Makudi, dan bermula perkataan Makudi, Syekh Makudi rahimahullah. Tengoklah bawah tu sendiri ya. Namanya Abdul Rahman ibnu Ali Abu Zaidin al-Makudi. Sebahagian daripada kitabnya ialah Syarhu Alfiyah ibn Malikin wa Syarhul Muqaddimatil Ajrumiyati wal Bastu wat Ta'rifu fil Ilm at-Tasrif. Ada juga ilmu syarah. Syarah Alfiyah pun ada, Syarah Makudi, Syarah Jurumiyah pun kita baca habis dah. Boleh tengok di YouTube baca gitu-gitu ya. Nak lebih cari tok guru tu ya. Innal awamila la takunu illa qabla al-mu'rabati. Sesungguhnya amil-amil itu khabar, la takunu khabar inna.
Tidak adalah ia amil itu illa qabla al-mu'rabati. Melainkan sebelum daripada mu'rab. Segala mu'rab. Begitulah nuskhah. Kecuali ada nuskhah kat bawah disebut, ada yang kata al-ma'mulati. Innal awamila la takunu illa qabla al-ma'mulati. Kalau al-ma'mulati lebih nampaklah. Sesungguhnya amil-amil itu tidak adalah ia melainkan sebelum daripada ma'mul. Kata makudi ni memberi iskal, maka dia kata makudi ni khabar jaryun, berjalan ia qaul makudi alal aslil ghalibi, atas asal sifat yang ghalib. Ghalibnya amil dulu, ma'mul kemudian, tanpa menafikan ma'mul ada kalanya mari dulu, amil mari kemudian. Faham? Habis. Jadi maknanya al-aslu taqaddumul amil 'ala al-ma'mul. Kita boleh buat gitu. Kaedah. Al-aslu taqaddumul awamili 'ala al-ma'mul. Gitu. Asalnya ialah terdahulu awamil ke atas ma'mul. Dah kalau ada ma'mul yang duduk depan dulu, amil kemudian, tu khilaful asliyah. Beza dengan asal. Wa qaulul musannifi, dan bermula perkataan musannif. Waw istinaf. Qaulu mubtada, al-musannifi mudhafu ilaih. Bermula perkataan musannif, iaitu apa dia? Perkataan musannif dia ialah lafzan atau taqdiran. Lafzan atau taqdiran. Jadi qaulu tu kalau kita kekalkan masdar, maka lafzan atau taqdiran tu maqul qaul. Kalau qaulu bermakna maqul, dengan mana isim maf'ul, maqul, perkara yang dikatakan, maka lafzan atau taqdiran jadi badal. Secara lafaz ataupun takdir. Apakah maksud musannif secara lafaz ataupun takdir? Kalau matan disebut taghyiru awakhiril kalimi liikhtilami awamilid dakhilati 'alaiha lafzan atau takdiran. Apa itu lafaz dan takdir? Kata musannif lafzan atau takdiran tu nisbah i'rabnya halani, ialah hal kedua-duanya khabar. Hal tu min taghyiri, daripada lafaz musannif taghyiri awakhiril kalimi, hal kauni taghyir tu lafzan atau takdiran. Tu yakni berkehendaklah oleh musannif akan maf'ul bih, bahwasanya anna taghyir awakhiril kalimi, bahwasanya taghyir bermakna taghayyur, berubahnya akhir-akhir kalimah, yakni berubahnya hal-hal, keadaan-keadaan akhir-akhir kalimah itu. Taratan, kadang-kadang, yakunu adalah ia taghyir itu fi ta'alluq satu mahzuf khabar yakun, sabitan sabit ia fil lafzi, pada lafaz. Pada lafaz ni makna jelas, pada lafaz tu berlaku perubahan. Nahwu ay wa mithalu kaunihi fil lafzi tu. Nahwu khabar ay nahwu qaulika, ialah umpama kata engkau yadribu zaidun, sedang memukullah ia oleh Zaid. Zaidun fa'il, yadribu fi'il. Walan akrah hatiman, dan walan akraha hatiman, dan tidak sama sekali membenci oleh aku akan Hatim, nama orang. Walam azhab bi amrin, dan tidak sama sekali pergi ia oleh aku bi amrin pada Amar. Maka fatalfidhu birraf'i fi yadribu wa Zaidun, maka berlafazlah oleh engkau, mengucaplah oleh engkau, berkatalah oleh engkau birraf'i, dengan secara rafa'. Bukan engkau. Fatalfidhu kita boleh buat fatalfidhu ats-thalathatu, maka berlafazlah oleh tiga itu birraf'i secara rafa' fi yadribu, pada lafaz yadribu, wa Zaidun, dan Zaidun. Jadi Zaidun secara lafaz tak, dhammah dia tu, marfu' dia tu lafaz Zaidun, kita sebut Zaidun. Dun tu lafaz zahirah. Kalau kita disuruh i'rab dhammatun zahiratun, zahiratun itulah lafzan. Mana dia mu'rab, automatik, bukan mabni. Mu'rab lagi pula zahir. Ada mu'rab tapi muqaddarah. Itu lagi ya. Wa bin nasbi atah pada bir raf'i, dan dengan nasab fi akraha wa hatiman. Akraha amil dia apa dia? Amil dia lan. Hatiman amil dia apa dia? Amil dia akraha. Karena hatiman maf'ul bih. Lan tu masukkan fi'il.
Wabil jazmi dan jazmi, dan dengan jazam atau bi rafa'. Berlafaz dengan jazam, matikan di huruf akhir tu. Jazam tu bil jazmi, dengan jazam iaitu sukun fi azhab, pada azhab. Kenapa? Amil dia lam. Lam tu awamil jazam, sebahagian daripada amil jazam. Wabil jarri, atau lagi pada bil raf'i. Dan dengan jar fi amrin, pada lafaz amrin, dia punya amil dia ba. Amrin tu ma'mul. Begitulah. Itu secara lafaz. Atau pada kata taratan yakunu fil lafzi, ay wa taratan yakunu at-taghyiru ala sabilil fardi wat taqdiri. Dan kadang-kadang adalah taghyir, ay taghayyuru awakhiril kalimi, taghayyuru ahwali awakhiril kalimi, perubahan ahwal, keadaan akhir-akhir lafaz tu, ala sabi, ay thabitan khabar yakun, sabi ia ala sabilil fardi wat taqdiri, atas jalan fardu dan takdir, ataf kepada fardi. Apa tu lah qaulu at-taghyir ala sabilil fardi wat taqdir, wa huwa istinaful bayani. Wa huwa, dan bermula dia qaulu at-taghyiri ala sabilil fardi wat taqdir tu khabar al-ma'dawiyyu, ialah al-mansub ila al-ma'na, yang dinisbahkan kepada makna. Maknanya apa dia? Perubahan berlaku, tapi nisbah makna saja. Pada makna, bukan pada zahir lafaz. Itu yang muqaddarah. Muqaddarah tu, dia bukan mabni, dia muqaddarah. Dia mu'rab, tapi muqaddarah. Kita tak i'rab mabni, Kalau mabni senang, kita akan i'rab mabniyun ala sukun, mabniyun ala fathi, mabniyun ala ad-dhammi. Gitu ya. Ada kita tidak i'rab sebagai mabni. Kama tun wa dhammatu, seperti mana diniatkan akan dhammah, naib fa'il. Fi ay fi qaulika, pada kata engkau Musa yakhsha, bermula Musa itu takut ia Musa. Jadi Musa itu makna, i'rab pada makna, taghyir awakhir kalim fil makna. Jadi Musa kita i'rab mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Itu jadi tidak mabni. Wal fathatu, ataf kepada dhammah, dan diniatkan dhammah. Jadi diniatkanlah yang alif maksurah atau ya maksurah tu adanya dhammah. Itu takdir saja. Fi ay fi qaulika, pada kata engkau lan akhshal fata, tidak sama sekali takut oleh aku akan pemuda itu. Al fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Kalau alif, kalau ya dengan waw lithiqal, athiqal. Illah dia athiqal. Kalau alif maksurah ataupun ya maksurah begini, at-ta'adzur. Wal kasratu, ataf kepada dhammah, diniatkan akan kasrah fi nahwi ay fi nahwi qaulika, pada umpama kata engkau marartu birraha, telah lalulah ia oleh aku birraha. Raha ni apa? Kalau ikutkan ar-raha tu jamak bagi arha. Bukan, jamak dia adalah arha. Arha tu gigi geraham kalau asal lah. Raha biasa asal makna. Boleh kita kata ni mana tempat kau ikut lah. Nak kata raha tu. Raha tu alismu ba'da al-majrur, apa alis Allahumma salli ala Muhammad. Alismu ba'da apa dia? Alismu ba'da harfil jarri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Fa Musa wa yakhsha, maka bermula lafaz Musa mubtada, ataf wa yakhsha, dan yakhsha. Kenapa yakhsha fi'il boleh ataf kepada isim sedangkan tak boleh? Kita kata nak pada lafaz bukan pada makna. Kalau pada makna tak bolehlah isim ataf fi'il ataf pada isim, kerana isim kena ataf pada isim, fi'il kena ataf pada fi'il, haraf kena ataf pada haraf. Itu disiplin ataf. Tapi sekarang ni kita nak pada lafaz, bukan nak kepada makna. Khabar marfu'ani, dirafa'kan kedua-duanya, Musa dan yakhsha. Wa alamatu raf'ihima
Alamatu mubtada, raf'i mudhafu ilaih, hima mudhafu ilaih. Khabar dhammatun ialah dhammah sifat, muqaddaratun yang ditakdirkan akan dia akan dhammah. Takdir ya. Tu buatlah ilah dia mana'a min zuhuriha. Tertegah daripada zahirnya baris dhammah tu ialah at-ta'adzur. Tu wal fathatu mana? Wal raha dan bermula raha bukan. Wa akhsha wal fata dan bermula lafaz akhsha ataf, dan fata itu mansubani dinasabkan kedua-duanya akhsha dan fata bi fathatin muqaddaratin dengan fathah sifat muqaddaratin yang ditakdirkan akan dia akan fathah. Jadi fata akhsha i'rab mansub tapi mana amil zuhuriha ta'adzur. Kita niatkan saja fathah tu berada di alif maksurah ataupun ya maksurah tu. Warraha dan bermula lafaz raha itu khabar makhfudun dijarkan akan dia bi kasratin dengan kasrah jar majrur ataf sifat muqaddaratin yang ditakdirkan akan dia akan kasrah. Gitu. Wa hadha huwa al muradu dan bermula ini wa hadha al madhkuru al madhkur musyar ilaih takdirlah. Bermula yang tersebut inilah huwa dhamiru faslin ialah khabar. Al-muradu ialah perkara yang dikehendaki biqaulil musannifi dengan perkataan musannif lafzan atau takdiran. Hal keadaan taghyir berubah itu secara lafaz ataupun takdir. Itulah maknanya. Wa au dia bubuh lafaz au tu. Dia bubuh lafaz au dalam keadaan sedang mendefinisikan i'rab dari sudut ilmu mantik ada masalah tu. Lagu mana tu? Boleh ke tak? Kata musannif wa au dan bermula au. Ai wa lafu au. Bermula lafaz au huna di sini ialah khabar mahzuf. Sabitun sabit ia litaqsimi kerana pembahagian, la litardidi bukan kerana ragu-ragu. Jadi kalau au itu dengan makna tardid, ragu-ragu, syak, maka untuk definisi tidak sah. Tapi untuk taksim dalam ilmu mantik, untuk pembahagian, au tu boleh masuk dalam ta'rif. Ini dia jawab siap-siap. Mana ni? Musannif ni tak erti mantik kau. Sabar dulu. Wa kaifiyatul i'rabil lafzi an taqula fi nahwi yadribu Zaidun. Dan bermula cara i'rab yang dibangsakan kepada lafaz itu antaqula khabar. Takwil masdar jadi khabar. Ay qauluka. Kaifiyatu mubtada. Al-i'rabi mudhafu ilaih. Al-lafzi sifat bagi i'rab. Asalnya al-lafzi. Tak boleh sebut al-lafzi. Cuma nak bagi nampak i'rab saja. Sebab apa tidak boleh al-lafzi? Sebab dia thiqal bagi bawah. Antaqula bahawa berkata oleh engkau fi nahwi ay fi nahwi qaulika pada umpama kata engkau yadribu Zaidun sedang memukul ia oleh Zaid. Maka lafaz yadribu tu kita pun i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri yadribu. Ni tak terjemahlah tu cara i'rab dia. Ada lagi tambahan tu. Fi'lun, mudhari'un, marfu'un. Boleh tambah sikit. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Tu nombor 4. Kat bawah tu ditulis dah. Ada nuskhah yang tulis begitu. Kalau ada tu lagi bagus lah. Kita nyatakan amil dia. Wal amilu fihi ay fi yadribu. Dan bermula amil padanya pada yadribu itu khabar. Ar-raf'u. Raf'u mubtada khabar. Bukan ar-raf'ah. Sekejap. Bukan. Al-amilu fihi ar-raf'a at-tajarrudu. Betul lah ar-raf'a maf'ul bi amil. Bermula amil fihi padanya pada yadribu itu ar-raf'a. Sekejap. Saya tak kena pula. Sekejap Tadi kalau dia buat maf'ul lima taqtadi al-amil. Wal-'amilu fihi ar-raf'a at-tajarrudu. Wal-'amilu ar-raf'a.
At-tajarrudu tu khabar tu. Ar-raf'a maf'ul bih amil lah. Wal 'amilu asalnya wal 'amilu ar-raf'a fihi ay fi yadribu at-tajarrudu. Wal 'amilu wal 'amilu ay wal lafzul 'amilu, lafaz yang menjadi amil ia lafaz akan rafa' padanya pada yadribu. Gitu Wal 'amilu ay wal lafzul 'amilu, bermula lafaz yang menjadi amil, yang menjadi penyebab akan rafa' padanya pada yadribu ialah khabar. At-tajarrudu, bebas minan nasibi ay min amilin nasbi, bebas daripada amil nasab ataupun jazim, amil jazam. Dia panggil apa ni? Amil ma'nawi. Senang ya. Wa zaidun, dan bermula lafaz zaid itu fa'ilun, ialah fa'il. Fa'ilun biyadribu, fa'il biyadribu dalam nuskhah kat bawah tu dia kata saqatat min alif. Sebagai nuskhah tak ada yang dalam kurungan tu biyadribu wa huwa marfu', tak ada. Nuskhah ni ada fa'ilun biyadribu, fa'il bagi yadribu, wa huwa, dan bermula dia fa'il tu khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi raf'i fa'il dhammatul zahiratun fi akhirih, fi akhiri zaidin boleh, fi akhiri fa'il boleh, fi akhiri zaidun boleh. Wal 'amilu fihi ar-raf'a, dan bermula lafaz yang menjadi sebab akan rafa' fihi padanya, pada zaidun tu yadribu khabar ay lafzu yadribu, lafaz yadribu tu amil dia. Jadi zaidun ma'mul. Kalau yadribu pula ma'mul, amil dia apa dia? Tajarrud minan nasib wal jazim. Itu. Mudah ayat Iraq ni insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. Sampai situ dululah. Sebab ada kelas TOT ke-9 kita buat persediaan. Jadi Tuhfatus Saniyah insya-Allah kita baca Tuhfatus Saniyah apa? Kita At-Tawdihatul Jaliyah insya-Allah taala kita baca lepas asar lah. Sementara menunggu parti musalli nanti insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tengoklah petang pasar ke ataupun malam sekali. Sebab hari kita lepas asar pas kelas Ustaz Mahdi tu nak pergi Maidin ke. Tengoklah guna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.